Boy kan tak kahwin lagi. Geng, sikit lagi geng. Sementara kita tunggu Lan, korang tengok ni. Biarlah kita pergi ke tempat ni. Okay, ini adalah makam Sungai Sayong. Okay, sebelum kita explore, tapi bukan bermaksud kita explore dekat kuburan guys. Bukan jangan salah faham tau. Okay, tempat ni sangat besar dan bukan dekat sini kita nak. Cuma lokasi kita tu betul-betul dekat kawasan sini. Cuma bukan bermaksud kita buat penyeruan dekat sini geng. Bukan. So biarlah kita, inilah eksplorasi. Bukan setakat nak cari hantu. Biarlah kita pergi ke tempat ni. Ada tempat-tempat bersejarah yang boleh kita pelajari guys. Okay, ada tempat-tempat sejarah yang kita pelajari. Dan kita tahu, ada yang tak tahu lagi berkaitan tempat ni. Siapa yang tak tahu lagi tempat ni? Tekan 1. Kau boleh cerita ni Di? Boleh. Okay, kopi depan Di, cerita. Ada yang tak tahu kan? So sedikit sebanyak memberi satu pengetahuan kepada umum yang bahawanya dekat Johor pun ada satu tempat yang orang tak tahu dan kita memberitahu. Itulah eksplorasi guys. Okay? Betul. So sekejap lagi, okay, LD akan cerita LD. Okay, come on LD, semangat. Semangat. Okay, cerita berkaitan tempat ni. Apa yang kau tahu, kita kan orang Sabah. So kita try, okay, untuk mempelajari tempat-tempat di negeri orang lain. Betul. Bukan senang geng nak datang sini guys. Betul. Okay, so ini penanda ya. Okay, dengar betul-betul. Pakai earphone, terangkan brightness, pakai earphone. Terangkan brightness, pakai earphone. Okey, pakai earphone, terangkan brightness. Kalau orang pakai earphone lebih jelas tu. Okay. Okey, sebelum tu selamat malam, selamat subuh korang semua kepada viewer daripada TOT dan juga viewer daripada tempat saya sendiri, Elianyax. Selamat malam korang semua. Terima kasih korang semua yang sudah berkongsi rezeki dengan kami. So keep support geng. Terima kasih korang semua yang masih sudi berteman dengan kami, bersama-sama dengan kami pada subuh hari ini. So, sebelum kita memulakan ini bukan explore, setakat explore ya geng. Okey, LD bagi tahu ini kita bukan explore. Kita bukan setakat bilang cari hantu, bukan bilang kita ni yang setakat yang cari hantu, tak. Dikala pada masa yang sama juga kita buat macam ni, kita belajar sejarah. Belajar sejarah tentang tempat ni. So hari ini kita berada di makam 7 di Sungai Sayong. Sungai Sayong lah. So apa yang saya tahu tentang tempat ni, apa yang saya tahu serba sedikit tentang sejarah di tempat ni, okey, LD akan ceritakan dan LD akan bacakan. Okey. Makam Kota Sayong terletak kira-kira 7 km dari Bandar Tenggara. Makam Kota Sayong bermula daripada Kota Sayong yang menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Negeri Johor yang ketiga antara tahun 1535 dan 1540. Okey. So, selepas ditakluki Portugis, selepas Melaka ditakluki Portugis pada tahun 1511, Sultan Muhammad berundur ke Pangoh dan kemudian ke Johor dan mangkat ke Kempar, Indonesia. Pada tahun 1528. Putra baginda Sultan Alauddin Riayat Shah 1528 hingga 1564 telah kembali semula ke Johor dan memiliki Kota Tua sebagai pusat pentadbiran baginda yang baru. Namun demikian, pada tahun 1535, armada Portugis di bawah pimpinan Estevão de Gema telah menyerang Pekan Tua dan baginda terpaksa berundur ke Sayong. Semenjak itu, Sultan Alauddin Riayat Shah menjadikan Sayong pelbagai pusat pentadbiran pada tahun 1536. Portugis menyerang kota Sayong dan berakhir dengan pemberitaan perjanjian damai di antara kedua-dua belah pihak selepas Sultan Alauddin berjaya menawan Aru dan Aceh pada tahun 1540. Baginda telah meninggalkan kota Sayong dan memindahkan semula pusat pemerintahannya ke Kota Batu, iaitu Kota Tua Johor Lama. So, Kota Sayong dibina daripada timbunan tanah dan berawang pada bahagian tertentu. Tembok kota diperkukuhkan dengan susunan batu karang, geng. So, dia punya tembok tu disusun dengan batu karang, menggunakan batu karang. Di bahagian tengah kota terdapat batu berlubang
yang dipercayai alas tiang bendera. Susunan batu karang juga digunakan untuk memagari kawasan-kawasan makam. Terdapat beberapa kawasan makam lama dari batu nisan Aceh yang dipercayai sebagai makam sultan, kerabat dan pembesar Aceh yang dikenali sebagai makam 7, makam 12, makam 1 dan makam 2 di makam Kota Sayong. So, Coba, dengar. Teruskan. Nah, teruskan. Dengar. Dah, teruskan. ini makam 12 kan? Apa? Teruskan cerita. Okey. So, dilanjutkan. Legenda Kota Sayong pula. Disinilah permulaannya kawasan kehidupan legenda seorang manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa, yaitu si Badang yang memakan muntah hantu air lah, geng. Okey, fokus dengan cerita ni ya, geng. Pasal si Badang, fokus. Fokus, geng, fokus. Saya mau kamu fokus cerita tentang sejarah legenda di tempat ni lah. Okey. Okey, di sini permulaannya kawasan kehidupan legenda seorang manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa, yaitu si Badang yang memakan muntah air, apa ni? Muntah hantu air yang kerap kali mencuri ikan-ikan di dalam luka atau perangkap ikan dipasang oleh si Badang itu di sekitar kawasan Sungai Sayong. Sungai Sayong tepi kita je. Di sini saja kan? Kiri. Okey. Sungai Sayong tu berada di tepi saja, geng. Badang dilahirkan di Sayong, Pinang. Bukannya orang diketahui telah lahir di Singapura atau Temasik. Badang telah ditentang oleh Sri Wirakarma dari Temasik kerana mengetahui Badang memiliki keluarbiasaan yang aneh. Badang telah ditantang oleh Raja Kalinga I dari India yang menghantar Ali Gusti untuk bertarung yang bernama Nadi Bijaya, Pikrama dan Benderang. Selepas kemenangannya itu, Badang telah berpindah ke Temasik sehingga dia meninggal dunia. Itu saja yang cerita yang LD tahu, yang LD search tadi petang dengan tentang tempat ni. So, kalau ada silap kata, LD minta maaf. Terima kasih kepada semua. Terima kasih. Okey Lan, kau orang sini. Kau cerita, kau punya cerita pasal tempat ni Lan. Pasal kamera yang kau tahu. Banyak ni yang tak tahu ni. Daripada apa yang kau baca ni, apa yang kau faham? Apa yang aku faham? Ya. Okey. Apa yang aku faham berkaitan tempat ni, ini antara salah satu istana kerajaan Johor selain beberapa istana-istana lain. Ini antara kawasan yang kita berdiri ni sekarang, geng, antara bukan mau hujan Lan. Bukan mau hujan. Ini kali kedua datang. Sejuk lah. Ya. Okey, geng. So, okey, bagi tahu awal-awal lah guys ha. Okey, tak mau ada isu, tak mau ada bilang orang tu ada salah faham. Betul. Kami bukan buat penyeruan di kawasan kuburan guys. Bukan. Tempat ni sangat besar. Dahulunya ni yang saya tahu adalah kawasan istana kerajaan Kesultanan Johor dahulu. Sehingga kan apa yang diceritakan sendiri oleh Lan yang menyatakan tempat ini adalah kawasan yang telah didaulatkan oleh Sultan, Sultan Johor, dan kawasan ini adalah kawasan makam dan kawasan yang perkuburan orang-orang dahulu Kesultanan Johor. Okey. So tempat ni berdekatan dengan Sungai Sayong dan masih dijaga guys, masih dijaga, dan ada satu surau yang duduk oleh seorang pemuda yang menjaga kawasan ni. Selain di tepi-tepi ni banyak orang tujuh tanam. Okey, cuma tempat ni sangat besar. Kita akan cuba buat penyeruan jauh daripada kawasan kuburan, geng. Ada satu tempat yang berdekatan dekat Sungai Sayong yang menceritakan tentang si Badang. Tentang si Badang. Okey, kau cerita Lan. Kau cerita Daripada depan Lan. Daripada
apa yang ada dekat sini, saya baca lagi sekali. Dah baca kan? Ya. Okey. Dah baca. Sultan Sayong menjadi pusat pemerintahan kerajaan Johor yang ketiga. Okey. Di antara tahun 1500 okey. Daripada tahun 1500. So korang boleh kira geng, daripada tahun 1500 sekarang dah tahun 2024. Dah lebih Sejuk. Kenapa tak macam gini tadi? ya, Lain. dah lebih 500 tahun tempat ini tinggalkan. 500. Tapi sebelum aku teruskan di Sungai Sayong ni, sementara Sultan Alauddin Riyad Shah ni, dia telah, mana tadi dia kata namun demikian pada tahun 1535, Amarda Portugis di bawah pimpinan Estava di Gamal telah menyerang Pekan Tu dan bagi terpaksa berundur ke Sayong. Kau tahu tak? Ketika Armada Portugis di bawah pimpinan Estava di Gamal ni, diorang dah tahu dah diorang akan kalah. Sebab kelengkapan peralatan peperangan pada waktu tu kita limit. Sebab kata Portugis pada waktu tu diorang ada kapal. Diorang ada kapal besar. Diorang ada meriam, diorang ada senampang dan sebagainya. Dan kita hanya berbekalkan tombak, panah, keris dan parang saja pada waktu tu. So Sultan Alauddin pun dah tahu dah dia akan kalah, dan dia buat kajian. Sekiranya dia kalah di Aceh, sekiranya dia kalah dengan Portugis di Aceh, di mana dia akan tempatkan dia punya kerajaan. So pada waktu tu dia jumpa Kota Sayong ni dalam satu peta, di mana dia buat kajian di mana kerajaan Majapahit pada zaman dahulu, kerajaan Majapahit pernah bertapak di tapak ni. So tapak ni bukan hanya 500 tahun saja. Kerajaan Johor saja yang dah duduk, yang di mana dia tempat ni ditinggalkan lebih daripada 500 tahun. Tapi sebenarnya tanah ni dah lebih daripada 1000 tahun dah. Dah lebih daripada 1000 tahun, sebab tanah ni pernah dijadikan sebagai kerajaan Majapahit. Sebab tu Sultan Alauddin boleh jumpa Sungai Sayong ni. Kalau tak ada cerita, kalau tak ada sejarah ataupun tak ada tapak penempatan dekat sini, Sultan Alauddin tidak akan tahu keadaan Kota Sayong ni. So tempat ni pernah dijadikan sebagai kerajaan Majapahit dulu. Okey. Kenapa dia berpindah ke sini? Lepas tu mana yang tulis? Semenjak itu Sultan Alauddin Riyad Shah menjadikan Sayong sebagai pusat pentadbiran pada tahun 1536. Portugis menyerang Kota Sayong dan berakhir dengan pembentaian perjanjian damai di antara kedua-dua belah pihak. Betul tak perlu dia menjadi macam mana? Kenapa wujudnya pembentaian ni? Perjanjian pembentaian. Adalah disebabkan Kota Sayong, Sungai Sayong dijadikan sebagai medan perang. Di Sungai Sayong belakang ni dijadikan sebagai medan perang, di mana pada waktu tu Sultan Alauddin dan askar-askar Johor pada waktu tu berbekalkan panah dan tombak. Dan pada waktu tu Sungai Sayong bukanlah sebesar ni, dia kecil, tapi Portugis dia masuk menggunakan kapal. So di antara Sungai Sayong tu ada timbunan-timbunan pokok sawit, pokok-pokok nipah dan sebagainya pada waktu tu, yang menyebabkan orang diserang dendam. Portugis tu telah diserang dendam di kerajaan Johor, dan mereka tak boleh nak teruskan lagi dengan kemasukan ke Kota Sayong, disebabkan telah diserang bertubi-tubi dengan kerajaan Johor pada waktu tu. Dan akhirnya Portugis menyerah kalah dan wujudnya pembentaian perjanjian damai antara kedua-dua belah pihak. So kalau So tempat ni tempat pertempuran jugalah kiranya. ya, di belakang tu tempat pertempuran. Ini istana. Portugis cari lagi Sultan Alauddin ni. Sebab tu saya cakap, setelah itu saya menjadikan Kota Sayong sebagai pusat pentadbiran, dan Portugis menyerah Kota Sayong. Portugis tu dia menjar Kota Sayong. Maksudnya dia menjar, dan ini adalah tapak peperangan. Selepas Sultan Alauddin berjaya menawan Arun dan Aceh pada tahun 1540, bagi dia telah meninggalkan Kota Sayong dan memindahkan semula pusat pemerintahan ke Kota Batu. Itu Kota Tua Johor Lama. Ni boy, kalau kita ada rezeki boy, kita pergi ke Kota Lama. Kalau untuk pengetahuan korang semua geng, saya rasa semua orang tahu, pada zaman dahulu pelabuhan yang paling terkenal adalah di Melaka. Okey. Betul? Betul. Sebelumnya ada Melaka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya betul. Allahu Akbar.
kan? Tak ada. sekadar untuk ziarah dan menceritakan bos kita sejarah tentang Kota Sayong. Allahumma salli ala Muhammad, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Okey. Kota Sayong dulu sini kerajaan. Di Johor Lama tak ada. Tapi selepas baginda tinggalkan Kota Sayong ni, dia pindahkan pusat Kota Sayong ni dia pindahkan pergi ke Johor Lama. Di Johor Lama dia teruk sangat. Dia teruk sangat, bermulalah kerajaan Johor. Kalau kita pergi sana, masih lagi ada istana asal Sultan Johor pada waktu tu. Di sana. Dan pada waktu tu juga Johor Lama duduknya di pinggiran pantai. So Kota Lama dulu adalah pusat pelabuhan yang pertama. Sebelum Melaka jadi terkenal. Johor Lama dulu dekat Kota Lama barulah berpindah ke negeri Melaka. Selepas dah tamat dah dekat Johor Lama. So memang kat sini memang ada geng. Kota Sayong dibina daripada timbunan tanah dan berawang pada bahagian tertentu tembok kota diperkukuhkan dengan susunan batu karang. Sebab berdekatan. Kita berdekatan dengan laut. Okey. And then dia percayai sebagai alas ada batu berlubang, memang ada batu berlubang kat tengah-tengah, tapi kita tak boleh nampak dah. Dulu ada. Sekarang dah tak nampak dah, penuh dengan dah naik dengan rumput. Dulu ada. Okey, apa lagi? Makam ni susunan batu karang dan juga digunakan untuk membagari kawasan makam-makam. Terdapat beberapa kawasan makam lama daripada batu nisan Aceh yang dipercayai sebagai makam sultan, kerabat, pembesar-pembesar yang dikenali sebagai makam 7, makam 12, makam 1 dan makam 2 di dalam makam ini. Asalnya penduduk sini adalah ramainya penduduk Aceh. So orang Johor dulu ramainya orangnya Aceh. So kalau kau boleh tengok daripada batu nisan yang ada asli bukan dibuat, bukan ditukar tambah, tidak. Itu adalah batu nisan asli Daripada dulu lah. daripada batu karang dan ukiran daripada Aceh. Ya, dekat Johor dia punya cerita banyak kan. Lain tempat, lain negeri, lain cerita guys. Itulah kenapa Johor, okey, semasa perang dunia, semasa penjajahan, Johor antara negeri yang paling last. Okey, paling terakhir dijajah guys. Sebab kebanyakannya orang-orang Johor, pembesar-pembesar Johor dahulu, dia punya intelek, dia punya pakar strategi, Betul. pakar ekonomi, pakar apa semua sangat-sangat terbaik pada ketika itu. That's why negeri Johor, negeri yang terakhir, yang sangat susah British untuk tembus. Sebab tu antara 14 negeri kan. Ada sebab tu disebabkan korang sebab tu antara 14 negeri yang ada di Malaysia, negeri Johor adalah negeri yang tak pernah dijajah. Dia tak pernah dijajah maksudnya geng, yang tak pernah dijajah maksudnya masih lagi ada kesultanan. Betul. Kesultanan diraja tu masih diguna pakai, pendapat Tu boy- dan sebagainya masih lagi. Tu boy respect dengan dengan Johor kan. Walaupun Jepun, Portugis pernah masuk ke negeri Johor, Kota Lama sebagai laluan utama untuk orang Jepun masuk, tapi dijajah tu seperti biasa. Kita tak lari kan. Kita tak lari daripada sejarah. Tanah Melayu penuh dengan biji timah, penuh dengan emas, penuh dengan rempah dan sebagainya. Disebabkan itulah negara kita dekat tanah Melayu ni dijajah dan sebagainya. Tapi negeri Johor tidak pernah dijajah. Askar-askar, sultan-sultan yang ada sangat-sangat bijak. Ini Baca lebih lagi. ini makam 12 kan? Ya. Kita sedekahkan Al-Fatihah dekat sini kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh masuk kan? Boleh. Tak ada masalah. Assalamualaikum. Thank you korang kan. Orang Johor pun ada yang tak tahu lagi berkaitan tempat ni. Ini original lagi ya. Inilah. Ini makam 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini ada 2. So dekat sini ada 6. Sepatutnya makam ni 13. 13. Sepatutnya 13. Tapi tak tahu sejarahnya kenapa dia dikenali sebagai makam 12. Okey. Kalau kita boleh kira yang ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 13 makam di sini. Tapi tak tahu kenapa dibagi gelar sebagai makam 12. Sama ada kembar atau apa. Tak tahu.
Ni batu nisan yang ada di mana orang sekarang ni adalah merupakan batu karang asli. asli. Geng. Asli. Batu karang yang ada diletakkan. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya makam ini berada di bawah. Betul. Makam ini berada di bawah dan dipagar melalui susunan batu karang. Kemudian bertukar. Disebabkan tempat ini masih lagi berdaulat, masih lagi dijaga. So pada waktu tu zaman Johor. Untuk pengetahuan korang semua geng, aslinya Johor adalah di Kota Lama, di Sayong, kemudian berpindah di Kota Lama, barulah berpindah ke Johor Bahru. Untuk Sultan Iskandar, untuk moyang Sultan Iskandar, iaitu bapa kepada Sultan Ibrahim sekarang, mereka adalah keturunan Dain. Betul. Daeng ni keturunan orang Bugis. Wah, kiranya dia punya tu sultan-sultan Bugis, guys. Berbangsa Bugis. Okey, sebab kita tahu dekat Johor ni banyak Bugis, Jawa. Tapi banyak Jawa Bugis, betul, di sini banyak Jawa Bugis. betul. So, kenapa berpindahnya ke Dain adalah disebabkan perebutan kuasa dan tidak ada keturunan di Sultan Johor pada waktu itu, di Kota Lama dulu. Di Kota Lama. Sebenarnya untuk susur Galuh, Okey, Lan, teruskan Lan. sebenarnya untuk susur Galuh Sultan Ibrahim sekarang tak ada kena-mengena dengan Sultan Aladdin sekarang ni. Dia sebabkan perbuatan kuasa Dain yang menyebabkan moyang Sultan Iskandar mendapat gelar sebagai Sultan Johor, dan sehingga kini darah daging dia mengalir darah untuk Sultan Johor sekarang. Allahu Akbar. Okey, kita baca doa, Al-Fatihah. kita sedekahkan Al-Fatihah geng kepada Nabi Muhammad SAW, baginda kita, kepada orang-orang terdahulu, kepada kerabat-kerabat sultan-sultan dahulu, kepada pahlawan-pahlawan dahulu. Semoga roh dicucuri rahmat, ditempatkan di dalam kalangan-kalangan orang beriman, dan kepada non-muslim boleh kita kafir mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa alfal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Lagi sekali, satu lagi saya tambah. Korang nampak tak tempat cantik ni? Pada asal cakap apa ni? Okey. Tempat ini sebenarnya dipagar melalui susunan batu karang. Kemudian bertukar kepada pagar dawai. Okey. Selepas zaman pemerintahan Johor, ketika itu Sultan adalah Sultan Iskandar. Almarhum Allahyarham Sultan Iskandar, dia yang menarik taraf tempat ini. Okey. Timbunan batu ni didirikan sebagai tempat yang cantik seperti ini adalah hasil daripada Sultan Iskandar. So batu ni semuanya asli. Batu ni betul-betul asli. Okay, biar kita pergi tempat tu geng, kita faham dulu. Korang okey ya geng ya? Sedikit banyak korang belajar. Tempat ni besar, jangan risau. Kita akan sampai ke sana. Ada satu tasik dekat sana, kita buat penyeruan. Okey. Boy, ini kali kedua boy datang. Ini kali kedua boy datang. Kali kedua. Adalah ukiran daripada Aceh. Untuk yang berbatu yang berwarna kuning, ini adalah pembesar-pembesar yang ada pada zaman itu. Dan ada juga makam yang merupakan makam puteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita boleh tengok ni. Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Korang boleh tengok sini batu asli. Saya tahu tak apa asli. Baik.
Ini ukiran asli ini bukan dicetak dan tidak, bukan dicetak dan sebagainya. Ini adalah ukiran tangan. Batu nisan yang kata ukiran tangan. Tapi kalau nampak kan batu ni pecah kan. Ada lembu yang langgar. Ini lembu yang Bismillahirrahmanirrahim. lembu langgar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebabkan batu ni pecah di langgar. Wih. Macam suara pahlawan lah. Macam hulu balang tu Dan. Lan, yang hari tu kali pertama. Korang tahu tak geng, dia balas. Korang tahu tak dia balas apa? Korang dengar tak apa dia cakap? Boy baca Al-Fatihah tadi. Aku tepat-tepat habis baca Al-Fatihah, dia sambut amin guys. Amin. Di sayung lebat ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jom ke sana. Kita bertindak. Geng, tidak akan ada berlaku penyeruan sepanjang kita berada di kawasan makam. Betul. Tak ada ya? Okay? Tidak akan ada sebarang penyeruan ketika Kita akan buat penyeruan dekat belah sana, dekat area Sungai Sayong dan Tasik. Ada satu Tasik ya guys. luar, kita buat luar daripada Luar dari kawasan. Daripada kawasan makam. Okey, korang clear tak dengan cerita tadi? Siapa clear? Tekan satu geng. So, korang dekat sini bantu boy taping, bantu boy share, bantu boy punya wishlist guys. Okey. Mudah-mudahan tas boy hari ni komplit. Amin ya Allah. Okey, faham ya geng ya? Banyak sejarah kan? Banyak cerita tempat ni. Tu sana makam lagi geng. Itu makam satu kot silap kan Lal? Ya. Ni makam satu. Dia punya makam ni berjarak-jarak. Makam 7 ada. Makam 1 ada. Allahu Akbar. Dan aku kali pertama datang ke sini, kalau korang nak tahu LD, aku pernah jumpa satu hulu balang. Sangat-sangat besar. Warna hitam. Dan aku pernah tengok yang peliknya dekat sinilah aku kali pertama tengok bulan warna merah masa tu. Aku dengan Lan pun nampak, aku dengan Lan nampak. Bulan ni warna merah. Besar. Bulan tu warna merah. mengambang sebesar-besar tidak. Pelik. Warna merah bulan tu. Jangan pegang ni apa? Alah. Allahu Akbar. So terangkan brightness pakai earphone geng Di samping kita explore, di samping tu juga kita cuba untuk menziarah bagi mengenal beberapa tempat dekat sini. Ya, macam Blood Moon. Lepas tu kita nak buat tu. Hah? Sini tempatnya. Apa tu? Yang aku bilang dengan kau tu. Hah? Yang aku nampak satu sosok perempuan. Hah? Dia berpakaian seperti perempuan lama. Oh, kau pernah tengok? Orang lama tu dulu tak ada tudung. Okey. Tapi ditutup dengan kain batik. Kan dia tutup kain batik kan di kepalanya kan? Pakaiannya begitu. Pakai bajunya baju kurung Melayu, baju kurung perempuan. Tapi kepalanya ditutup dengan kain batik. Oh, dia macam yang dekat istana ni. Apa ni? Yang gundi Iya betul. Gundi, Dia macam gundi. dia Ini istana ni geng. Istana dulu. Istana Johor dulu. Kawasan ni. bukan datang tapi dia datang bukan datang seorang yang dia bersama dengan seorang kanak-kanak pimpin ni jalan daripada makam satu ni. Dayang, Dayang, sorry geng. Tak tahu gundi ke dayang. 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 Sorry. Gundi tu apa? Gundi apa maksudnya? Kesalah. Dayang. Dalam istana tu ada dayang. Dia Lan tengok seperti dayang. Dan aku geng ada pengalaman. Kau kenal Aiman? Oh. Dia kerasukan dekat sini sampai dia hantak kepala dia tu sampai. Korang tahu tak? Yang ni, Pecah. Wih. yang ni makam puteri Wih, kan. kenapa ni? Kita sama-sama kesedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi. Fatihah. Fatihah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ni makam puteri. Asli. Makam puteri, geng. Asli makam puteri. Di hadapan mata korang sekarang ni, yang depan ni. Kawasan istana di sini. Ini, di depan ni. Yang ada pokok ni. Depan ini adalah merupakan kawasan Jadi saya kongsi cerita dengan LB kan. Ya Saya kongsi cerita Allah. dengan LB. Depan ni kawasan istana ni. Depan ni. Yang ni kawasan istana depan kau ni. Ya, di depan kau ni sekarang ni adalah merupakan kawasan istana. Yang kau buat kebun sekarang ni kan? Iya. Yang ni kawasan istana. Tu sana. Tapi di sana tu makam 4. Di belakang sana makam makam 4. Nanti kita akan pusing, kita akan lalu di sana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi nak ke sini dulu. Kita ke sini dulu kan. Ya Allah. Dia macam ada aura yang tak suka kita masuk guys. Macam ada satu aura negatif yang sangat-sangat kuat. Ya, ini kawasan perapung. Ya Allah, kita belum ke sana geng. Di sana lagi kuat guys. Aku ya Allah. Cukuplah hari itu. Ya Allah. Korang teruskan taping. Teruskan taping 1M. Mantap geng taping kita geng. Teruskan. Tak apa geng, hujan jangan risau. Boy. Don't worry geng. Korang keep support, tetap juga buat. Hujan-hujan beginilah aura dia kuat guys. Okay, tapi kawasan sini kami tak buat penyeruan. Tapi kita tak boleh nak sangka geng. Kita tak boleh nak jangka. Mana-mana tempat pun jin ni memang ada guys. Memang ada. Jadi di kawasan kuburan kah, di kawasan rumah kita tetap ada. Jadi kalau ada bab terkejut-terkejut tu itu biasa guys. Jangan pertikaikan. Kita kan manusia. Jadi kalau ada benda-benda begitu memang akan ada. Tapi boleh bagi tahu kami tak akan ada buat penyeruan dekat sini. Tak ada. Tak ada. Tapi kalau dia nak muncul dia ada. Oh. Wih, aku ingat. Lan, ini baru kali kedua aku datang, Lan. Boleh tak boleh ni? Saya punya hati pun bergetar-getar ni. Aku pernah nampak satu hulu balang sini Kau tahu tak kenapa tempat ni? Allahu Akbar. Apa dia? Kau tahu tak kenapa tempat ni dikenali sebagai makam 7? Kenapa? Makam 7 dia ada makam 12, makam 4, makam 7, makam 2 dengan makam 1. Okey. Kan? Di makam 7 itu adalah merupakan makam Sultan Alauddin Riayat Shah. Makam asli yang ada jasad di dalam tu di depan sana tu. Depan ni. Dekat sini yang hulu balang. Hulu balang tu sana kan? Hulu Balang pendekar. Pendekar. Ya. Pendekar apa? Pendekar hitam. Apa dipanggil? Dia ada nama geng, pendekar tu. Selendang hitam bukan? Pendekar apa tu Pendekar hitam kalau tak silap. Penjaga pahlawan tentera dulu. Pahlawan ataupun bilang orang tu Panglima hitam. Panglima hitam. Panglima hitam dekat sana guys. Panglima hitam. This the big family. Tak tahulah, kali pertama aku datang hari tu nampak. Makam Sultan. Allahu Akbar. Tak dah. Okey. Tiba-tiba Terang ni. Tahu. kau tak pelik. Diorang tak cam lagi ni. Kejap. Kenapa? Siapa ni? Apa? Kau tak. Bulan ada apa? Kenapa hujan? Wih, betul-betul lah. Gila. Geng, korang tak dapat tangkap lagi ke? Gila sih. Korang tak dapat tangkap lagi? Ada bulan, geng. Tak basah. Tak basah. Apa benda tadi tu? Tapi nampak betul hujan. Lebat hujan tu. Ya, lebat tadi. Hai. Wah, meremang gila. Tak basah, geng. Bulan ada apa, geng? Bulan ada. Kenapa boleh hujan? Allahu Akbar, Lan. Kena kali kedua, Lan. Hari tu bulan. Sekarang hujan pula. Tapi tak ada hujan. Dah ada sudah hujan. Subhanallah. Subhanallah.
Geng, korang doakan saya ya. Korang doakan setempat. Lan, jangan Lan. Kau efek semalam. Hati-hati ya, hati-hati. Semalam punya pasal dengan yang ini ada kena mengena Lan. Dekat sini Lan. Aku pernah tengok kau sekali dekat sini macam mana. Dan aku dekat situ kena. Lampu tadi, lampu mana bang? Allahu Akbar. Lampu mana? Geng, mudah-mudahan itu hujan betul lah guys. Hujan betul lah aku rasa. Mungkin hujan betul, hujan lari. Dekat sini ada Panglima Hitam tau. Sosok Panglima Hitam yang menjaga kawasan sini guys. Dikatakan okey, ada pernah orang datang ke sini, dia nak mancing dekat tepi ni ada Sungai Sayong. Dia nak memancing. Dia pernah melihat satu sosok yang besar hitam seperti pendekar yang muzik tu ada lagi weh. Teruskan tipping. Allahu Akbar. Lan, kau dengar? LD dengar? Korang dengar tak apa aku dengar? Kenapa? Lan. Dia macam lebih kurang macam bosuan ni. Dia ni tak boleh dengar itu, tak boleh dengar macam gamelan, tak boleh dengar seruling, apa tu? Dia kan ada silat, serunai. Dia tak boleh dengar, geng. Dia tak boleh dengar. Geng, Dia tak boleh dengar. tempat ini berdaulat. Tempat ini masih lagi berdaulat, geng. Kawalan. Banyak tempat sejarah La yang ilaha tempat illallah. ini masih lagi berdaulat. Sebab tu tempat ini tidak diteroka. Sudah diskandalkan tempat ini adalah tempat yang berdaulat. Sebab tu dia masih didirikan lagi. Didirikan bagi batu-batu yang ada dekat makam ini. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Datang nak meniru. Okey. Tidak nak menziarah. Ya, dia tak boleh nak itu, geng. Tak boleh nak apa nama tu. Lan ni dia tak boleh dengar gamelan ataupun serunai. Dia macam korang pernah tengok tak orang berkuda kepang? Akan tiba-tiba jadi bukan perwatakan yang asli, guys. Tiba-tiba dia berubah selepas mendengar alunan muzik serunai ataupun gamelan. Seperti itu. Tak boleh nak kawal. Ya. Boy, tak bau tak, boy? Wih, ini minyak tartar, woi. Bau minyak tartar, Mat. Ya. Buat. Bau minyak tartar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Minyak tartar pula. La ilallah. Geng, start daripada sini aura sangat kuat, guys. Sangat-sangat kuat aura dekat sini. Okey, dekat tu kita boleh buat dekat base lagi. Dekat sini, Allahu Akbar. Korang tengok tu. Tengok. Woi. Inilah Geng, Sultan inilah makam dia, guys. makam tujuh Sungai Sayong. Di mana makam yang ada dalam ini adalah merupakan makam Sultan Alauddin Riad Shah II bersama-sama dengan puterinya, bersama dengan pembesar-pembesar orang kanan, bendahara-bendahara, dan benda yang paling seram sekali adalah tahu tak boy, benda apa yang paling seram sekali, boy? Apa dia? Dukun. Asal? Dukun Sultan Alauddin Riad Shah. Kat mana? Aku baru tahu ni. Ada dukun. Dulu sihir ataupun bomoh lebih kuat daripada kita yang ada sekarang. Dulu nak serang, ingat senang tak mau serang Sultan? Okay, Pak Nujum. Oh, Pak Nujum dia. Ya, Pak Nujum. Mana ada penujum boleh duduk, tak ada orang biasa. Tidak ada orang biasa, rakyat biasa yang boleh duduk satu makam dengan Sultan. Tak ada. Okay. Tak
ada pun yang Ya. orang rakyat biasa yang boleh duduk satu tempat dengan sultan apa duduk satu tempat dengan sultan tu. Allahu Akbar. Wih, ada satu suara lah. Tapi tak dengar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini dulu kerap orang buat benda tak elok, boy. Oh ya. Bukan di sini, di belakang. Oh, belakang tu yang aku kena hari tu, Lan. Ini hulu balang dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Jap, dekat sini. Allah Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil Tempat ini maghdubi dijaga. alaihim Kenapa waladdallin. tempat ini masih lagi dijaga? Boy, aku cakap dengan kau tempat ni masih dijaga. Setiap kali datang pasti akan ada pertukaran kain kuning. Ni kain kuning ni masih baru. Ada Tak lawak, Lan. Lan. Woi, dia balas amin, woi. Eh. Woi, tak lawak, woi. Woi, dia balas amin, woi. Baca Al-Fatihah tadi. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Betul tak dia balas amin? Kurang dengar kan? Aku baru nak dengar cerita si Lan tadi pasal kain kuning tu. Kenapa, Lan? Nak ke depan. tidak ada makam yang silih berganti dia punya kain. Asal? Melainkan di makam ni. Tempat yang berdaulat, makam yang berdaulat, tempat yang digelar sebagai Sultan Johor, Sultan, tak kisah Sultan apa pun Sultan yang berada di negeri ni, di Malaysia ni, kain yang silih berganti masih kekal daulatnya. Iya, Faham? ingat main-main. Wih, dia balas amin. Aku tak sempat nak sebut amin. Dia balas amin, geng. Dia yang tamatkan. Dia cakap amin. Aku tak tahu aku dengarkah ataupun korang dengarkah juga. Tapi ini kenyataan yang aku dengar sekarang ni, guys. Allahu Akbar. Geng, tak ada penyeruan, ha? Tak ada penyeruan langsung. Kita datang untuk sedekahkan. Kita nak hadiahkan Al-Fatihah. Allah Akbar. Geng, ini bukan tempat-tempat biasa, guys. Korang tengok, inilah tempat sebenar yang kami pergi di Makam 7 Sungai Sayong. Inilah tempat dia, guys. Korang tengok tu. Kita baru dengar daripada cerita Lan yang mengatakan tak ada tempat lain lagi makam yang ditukar kain kuning silih berganti. Hanya dekat Makam 7 Sungai Sayong sahaja. Tengok, ini kain lama. Kain lama, Lan. Belakang tu. Akan ada keturunan yang datang ke sini, boy. Allahu Akbar. Hanya keturunan saja yang melukat. Ya Allah. Keturunan sultan saja. Keturunan sultan Johor, keturunan dia di bunyi situ galur ya. Yang akan menukarkan kain-kain ini. Oh, hanya keturunan dia je. Ya, maksudnya keturunan yang masih hidup lagi. Sebab tak aku cakap, sultan sekarang adalah bukan sultan yang ada sekarang. Sekarang sultan sekarang di Johor ni adalah daing, Daing. bukan sultan sebenar. Okey. Dan susu galurnya masih ada lagi. Sebab tu kain ini silih berganti. Sebab tu tempat ini lagi masih berdaulat. Sebab tu Sultan Iskandar berdirikan bangunan ini, dirikan tembok ini, tempat teduh ini. Orang menghormati. Walaupun dia daing, walaupun perbuatan kuasa, mereka masih Sebab keturunan asli tak ada anak lelaki, kan? Oh, itu dia punya kerang. Kau kena faham. Dahulu Sultan Johor dahulu ada yang dah kahwin. Okey, tapi tak ada yang melahirkan anak lelaki. Jadi terpaksa ditukar dengan kiranya adiknya kan? Adik beradiknya. Tapi susu galau, aku tak tahu nak cakap adiknya, sepupunya, aku tak tahu.
macam tu. Ya. Sebab Tapi dekat daripada Sabah- keturunan dia. Sebab dekat Sabah tak ada sultan guys. Jadi kita belajar di tempat orang kan. Ya, betul. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Ada tanda-tanda orang pernah datang untuk minta nombor tak kawasan ni? Ada. Allahu Akbar. Dahulu geng, tempat ni selalu orang buat pemujaan, tapi bukan dekat sini, dekat ujung sana. Tempat makam Panglima Hitam. Dekat situ boleh dikatakan aura dia kuat. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Mata merah mana geng? Itu lampu lah sana, lampu-lampu, itu lampu. Itu lampu guys. Tak ada geng. Kat mana korang nampak mata merah? La ilallah Muhammad Rasulullah. Kuat geng aura sini. Boleh dikatakan aura kuat dekat sini. Subhanallah. Assalamun ala Sulaiman fil alamin. Bukan dekat Pasir Gudang, dekat Kota Tinggi. Awas, hati-hati, ada periuk api. La ilallah. Okey, visual audio okey tak geng? Teruskan ramai-ramai taping geng. Bantu wishlist kita, ROS kita, gerakkan ROS kita. Okey, tempat ni kita baru pergi tempat ni baru 20%. Kita belum sampai ke sana. Sampai ke hujung lagi. Tempat ni sangat-sangat besar guys. Wih, wanginya sini ya Allah. Kau tahu sendiri apa bau ni? Tahu. Wih. Wangi kan? Wih, wangi. Kekuatan kau. Nanti selepas kita habis explore semua tengok kau berjalan sampai sini. Tak, aku kali pertama datang sana aku udah kena lah. Tak sih, aku mau si Eddie jalan seorang. Kau Edi, kau rasa sendiri dia. Aku pernah kerasukan dekat sini. Kali pertama tu. Janganlah hari ni aku kena. Kawasan tempat ni geng, tempat orang selalu buat memuja. So, Dia lain tau. kita menuju ke kawasan Subhanallah, subhanallah, subhanallah. dan makam Allahumma salli ala Muhammad. berkaitan dengan kupu kalau tidak bertanding rotas untuk makam adalah untuk dalam kalangan diraja. Subhanallah, subhanallah. Makam adalah bahasa dan Tempat minta nombor. Iya. bahasa diraja. Betul tak? Siapa orang sini dia tahu. Biasanya Walaupun tempat ni berdaulat geng, tapi ada orang-orang yang tak bertanggungjawab membuat benda-benda yang kurafat dan syirik di tempat ni guys. Sedangkan tempat ni tempat berdaulat tau guys. Allahumma salli ala Muhammad. aku di sini pernah dengar bunyi Oi, aura kuat banget. bunyi keris yang dikeluarkan daripada sarungnya. Ya, besi bertemu dengan kayu. Kayu ni kan. Ya, kalau orang keluarkan keris kan dengar bunyinya. Ya. Ya, di sini aku dengar. Iya. Ini LD first time datang. Ya, first time. King, tak ada penyeruan kat sini Tapi, Ini tidak punya. oi ya Allah. Sini adalah tempat makam suci. Allahu Akbar. Hai. Hai. Ada. Nasib Lan tak dengar. Lan ni kalau dengar, dia akan lain, geng. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim.
Wih, aku jadi pening, woi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Woi. Woi, bunyi tambah kuat, woi. Ya Allah. Lan, aku tahu kau tak boleh dengar ni, Lan. Aku tahu kau tak boleh dengar ni. Dia tak boleh dengar, Lan, ni. Lan, relax Lan. Relax Lan. Macam semalam boy. Allahu Akbar. Macam benda semalam tak settle ni. Apa kau buat di rumah? Ada kau buat benda tu untuk Buat untuk amal aku. Hah? Aku buat untuk amal aku untuk teruskan untuk hari ini. Ada efek ke dekat rumah? La ilaha illallah, ada benda hitam depan. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wih, kuat mat. Kuat weh. Semangat, Lan. Jalan terus. Bagi semangat. Tempatnya aku tak boleh nak urang sangat ni boy. Bagi semangat, Lan, geng. Bagi semangat, Lan, geng. Bagi semangat, Lan, geng. Ya Allah, ya Allah. Wih, kenapa tempat ni lain macam tu? Korang dengar bunyi ger tu, geng. Itu kilang. Ada kilang kat sini. Ada kilang kat sini. Jap. Kilang. Tengok ni. Kilang. Kilang. Ni, ada kilang kat sini. Tapi aura dia sangat kuat dekat sini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh. Tak, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh, aku dah biasa. Mana makam tu? Panglima hitam tu, Lan. Wih, sudah hilang, Lan. Sana. Benda ni kan macam, korang tahu tak, geng? Aku tak mau cakap kan, dia macam dia nak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Teruskan tapping, geng. 1M 1500 dekat sini. Tapping yang tak ada koin. Bantu boy, geng. Masih jauh lagi perjalanan kita. Sangat-sangat jauh lagi, guys. Korang bantu tapping, bantu wishlist boy. Okay, terima kasih kak, abang, adik yang ada rezeki lebih. Okay, kita pergi sini. Inilah dikatakan sebagai ini kan, Lan? Depan ni, Lan? Ini, tapi yang makam Panglima Hitam tu dekat mana? Ni kan? Ni yang tempat selalu orang melakukan ritual syirik dan kurafat. Guys. Allahu Akbar. Boy, ini ketua kampung. Hah? Ketua kampung. Mana? Ya. Ni. Ada kunci ni. Jom kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jauh, memang jauh. Dia balas amin. Suara tu daripada belah sana. Belakang aku. Wih.
Geng, dia balas amin kita orang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bunyi ini daripada belah sana. Seolah-olah ada suara garau yang menyambut dan berkata satu ayat. Dia kata amin. Lepas aku baca surah Al-Fatihah, guys. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di. Geng, Kau lihat ni, Di. mana? Kau tahu tak aku cakap dengan kau? Daripada sawit yang kita pergi tu di sawit rentung tu. Sawit lagi tinggi kan? Yo. Kau bayangkan? Betul. Ada satu orang yang duduk di sini. Dia mencari lembunya di dalam. Okey. Anak lembu lembunya di dalam? Ya, anak lembunya hilang, sesat di dalam. Okey. So semasa dia di sini lah. Kau bayangkan, dia kata sawit yang tinggi ni diselak. Ada satu lembaga hitam datang daripada arah belakang sana. Dorang sini. Datang daripada arah belakang sana. Dia lalu sini, dia selak. Dia selak tau. Macam lalang ke tahu, dia selak lalang. Ni pada sawit yang tinggi. Kau bertayang Itu cerita tu. Itu cerita yang baru aku cerita tadi. betapa besarnya. Ini cerita tu. Nak kata hantu galah, aku pun tak tahu hantu galah. Hantu galah tak tinggi macam tu. Allahu Akbar. Ini adalah makam Panglima Hitam, geng. Panglima semasa Sultan. Okey, Sultan Johor yang memerintah ketika itu. Ini tempat dia. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Jom kita tengok. Ni apa ni? Burung murai. Burung murai kan? La ilallah. La ilallah. Inilah tempat selalu orang buat tu, geng. Buat benda-benda kurafat tu. Hah? Siapa tu? Siapa tu? Geng. Siapa tu? Siapa tu? Siapa dulu? Ya Allah. Tak, itu dalam kilang lah, Lan. Tak apa, Lan. Itu tempat dia, dalam kilang. Kita itu dalam kilang. Hah? Bang, dengar tak bang? Kita orang buat explore bang. Buat live TikTok. Seram ni. Kenapa dia tak menyaut? Hah? Ai, abang ni dengar tak? Buat live.